الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pak Imam, tak kuasa surau, tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapat sama-sama kita berada di rumah Allah, untuk sama-sama kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita melahirkan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi panjang umur kita, masih lagi Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah nikmat rezeki berbagai untuk kita. Dan kita kena ingat tuan-tuan, satu nikmat yang paling besar sekali ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, itu nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian, apa khabar tuan-tuan? Baik, sihat alhamdulillah. Kabarnya? Alhamdulillah, dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian pada malam ini. Macam biasa tuan-tuan, bukanlah saya terbaik dengan tuan-tuan sekalian, sekadar insya-Allah memenuhi sedikit jemputan ini untuk berbicara tentang menempah tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tajuk kita pada malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apabila kita menyebut syurga Allah, semua kita nak. Sehingga kena orang non-Muslim, orang kafir pun nak masuk syurga. Siapa dia? Etiket. Ku tunggumu di pintu syurga. Pernah main layan-layan, nak masuk syurga. Orang kafir pun masuk syurga. Tapi syurga mana? Wallahu'alam. Kita adalah syurga yang mana Tuhan yang buat kita, buat langit, buat bumi, buat semua pasrana kehidupan kita. Dan Allah itulah, syurga yang Allah itulah yang kita nak masuk. Pada kita tuan-tuan, kita kena ingat, nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amalan, dan bukan semata-mata dengan amalan. Ingat, iaitu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala iaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak padan dengan amalan kita masuk syurga Allah buat selama-lamanya. Bukan nak suruh tak suruh beramal, tidak. Di sebalik beramal itu untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. So, nak masuk syurga, kita beramal. Jangan pilih-pilih. Jangan kita ambil masa tertentu saja. Benar, bulan Ramadan pahalanya lebih, pahalanya besar, tetapi kita tak tahu sebab kita masuk syurga Allah, sama ada amalan dalam Ramadan ataupun luar Ramadan. Ini kita kena ingat. Sebab kita kena beramal sungguh-sungguh kepada Allah, walaupun amalan yang kecil. Sebab itu adalah kemungkinan besar di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengar biasa kisah seorang hamba Allah yang bagi minum kepada anjing air menggunakan apa dia? Kasut dia. Itu adalah najis mughalladhah anjing. Itu di antara penyebab rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Maka kita jangan pilih untuk beramal. Amalan kita buat semua. Walaupun kecil, kita tahu mungkin kita buat kat cicak, kat surau, kat masjid, menyapa orang dengan mudah, Assalamualaikum. Ataupun amalan-amalan yang lain di luar Ramadan sekalipun, kita tahu itulah mungkin di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. So teruskan beramal. Ibaratnya kalau orang ke laut, guna pukat harimau.
Jangan cuma jala-jala tuan-tuan. Dapatlah ikan tapi tak banyak. Kalau harimau, dia tarik semua. Bukan harimau. Maknanya jangan kita pilih untuk menempah syurga Allah Subhanahu Wa Taala Ramadan. Tunggu Ramadan saja nak beramal. Jangan. So saat detik masa umur yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan untuk Allah. Walaupun ibadahnya di luar Ramadan. Bulan Ramadan kelebihannya disebut berkenaan dengan, semua orang tahu, biasa disebut amalan yang dilakukan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan sunat dibayar pahalanya seperti amalan fardu. Yang fardunya digandakan sampai 70 kali ganda. Itu Ramadan. Tetapi kita kena ingat, tak padan masuk syurga Allah dengan amalan. Amalan kita berapa hari je, sedikit je, sebulan atau contoh, tetapi nak masuk syurga Allah buat selama-lamanya. So di sana ada yang namanya benda lain, iaitu namanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So tuan-tuan, bersempena dengan 10 yang awal ini namanya rahmat. Mohonlah Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah, kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Mohon sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, berkenaan dengan Ramadan ini juga tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala buka seluas-luasnya kelebihan berkenaan dengan gandakan amalan-amalan segi pahalanya. Dan biasa kita dengar dan kita dah tahu dah, sebagai ulangan tazkirah peringatan, mereka yang berpuasa ini Allah Subhanahu Wa Taala sediakan khusus gate pintu untuk masuk syurga Allah, namanya Babur Rayyan, Suara Rayyan. Itu adalah pintu mereka yang berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mendapat pahala syurga ini, pahala Allah dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, terpampang di mata kita, terpampang di hadapan kita. Kita berdepan hari-hari dengan amalan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, mereka yang berpuasa, mereka ini ada 3 golongan. 3 golongan orang yang berdepan dengan puasa. Yang pertama, yang puasanya dia tak makan, tak minum, tetapi puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasanya sah, tetapi tak dapat pahala. Dia tak makan, tak minum saja. Dia tak jaga panca indera. Itu golongan yang pertama. Na'udzubillah. So tuan-tuan, kita nak dapat pahala Allah, nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, jaga betul-betul jangan kita termasuk dalam golongan yang pertama. Puasa, tetapi dia puasa tak makan tak minum, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapatnya ialah lapar dadah Tuhan. Allahu akbar. Na'udzubillah. Satu. Yang kedua, mereka yang berhadapan dengan puasa ini, dia tak makan tak minum, puasanya sah, dia jaga panca indera. InsyaAllah kita tuan-tuan, panca inderanya apa dia? Di antaranya mulut tuan-tuan, mulut, mata dan sebagainya. Inilah antara penyebab yang boleh menyebabkan tak dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu antaranya mulut, mengumpat, maki hamun, mencela, cerita bab keburukan orang dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini benda yang mudah. Sebab itulah dalam bulan Ramadan kita jaga panca indera. Takut-takutnya kita tak jaga, na'udzubillah, ingat dapat pahala tetapi tak dapat apa satu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut dalam hadis yang panjang berkenaan dengan saya mafhum kesimpulan hadis. Nabi menyebut di antara ramai penghuni dalam neraka Allah
Siapa dia? Mereka yang tak jaga mulut. Isyarat lidah. Lidah ini adalah ramai penghuni, sebab dia adalah ramai penghuni dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. So tuan-tuan, kita sekarang berada bulan Ramadan, kita jaga lidah, kita nak dapat pahala Allah, dan tu kita pancat indera kita, dan seterusnya insya-Allah lepas bulan Ramadan juga kita terjaga lidah kita. Mudah-mudahan tak termasuk yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka yang ramai dalam api neraka, iaitu mereka yang tak jaga lidah. Setengah peringatan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ini yang kita sedang hadap sekarang ini, kita jaga lidah nak pahala Allah, dan seterusnya kita terdidik daripada kita ini termasuk yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak jaga lidah. Itu dia tuan. Itu golongan yang kedua. Kita sama-samalah termasuk dalam golongan ini. Cuba cek kita puasa yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni dah masuk yang kelima dah. Bagaimana kita lidah kita, pancat indera kita jaga ataupun tidak. Kalau sebelum ini ada tak jaga, teringat, ada mengumpat ke cerita pasal orang ke contoh, stop lah. Sebab bila mana cerita tentang keburukan orang, semua kena kita. Semua kena kat kita. Kalau betul dia buat, itu namanya mengumpat. Kalau dia tak buat, itu namanya fitnah, keburukan orang. Ini bahaya lidah tuan-tuan. So insya-Allah dengan bulan Ramadan ini sama-sama kita jaga. Kita nak yang pertama tadi, puasa Allah terima. Sebab balasan puasa ini Allah tak sebut, Nabi pun tak sebut kelebihannya berapa-berapa. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semai berjemaah 27 kali ganda. Contoh. Sedekah sampai 700 kali ganda. Tetapi puasa Allah tak sebut, aku yang akan membalas. Ini kita, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So sama-sama kita jaga sungguh-sungguh puasa ini, supaya puasa kita diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita menempah tiket kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah setiap saat, setiap detik yang ada pada kita, setiap inci masa yang kita lalui, kita penuhi dengan ingat pada Allah, ataupun melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan, kita boleh cek balik. Kita zikir berapa kali? Contoh subhanallah berapa kali? Kita la ilaha illallah tahlil berapa kali? Quran berapa muka kita baca? Berapa juzuk kita baca? Dah berapa juzuk, cuba cek balik. Kan? Nak menjaga bahawa betul tak aku nak syurga Allah ni? Betul tak aku nak beli tiket untuk masuk syurga Allah ni? Betul tak? Tanya diri sendiri. Sebab apa dia? Kita lah yang bertanggungjawab di atas amalan yang kita buat. Bukan sekadar kita nak saja, tetapi amalan yang tak ada. Allah nak bagi tiket, Allah nak bagi pahala, Allah nak bagi syurga, Allah tengok juga amalan kita macam mana. Sama juga Allah nak bagi rezeki, Allah cek juga. Ini kerja seminggu 2 kali, 2 hari seminggu, itu pun sampai pukul 3 je. Pagi, 2 tengah hari contoh. 2 hari seminggu kerja nak dapat jadi orang kaya. Sorry lah, tak ada tuan-tuan. Sama juga nak masuk syurga Allah. Syurga ni mahal. Amalan kita berapa? Allah cek. Allah cek tuan-tuan. Kalau puasa tunggu buat puasa saja, ini masalah. Ataupun puasa seperti golongan yang pertama tadi, dia puasa tetapi tak jaga mulut, tak jaga pancat indera. InsyaAllah tuan-tuan, sama-sama kita cek. Mudah-mudahan kita ini dapat apa yang kita nak, supaya Allah SWT anugerahkan kepada kita. Baik, kita baca sikit tuan-tuan. Apabila seseorang hamba berpuasa pada permulaan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosanya hingga akhir bulan tersebut, hingga ke Ramadan yang berikutnya. Ini tuan-tuan, puasa Ramadan ke Ramadan, di sana adanya pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumaat ke Jumaat, di sana adanya keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita bila mana berdepan dengan ibadah ini, letih kita, penat kita,
itu adalah merupakan satu pengabdian yang tinggi di sisi Allah. Biarlah kita buat taat pada Allah, biar rasa sakit, rasa penat, rasa letih. Letih dalam saat puasa memang letih. Biarlah letih itu sebagai tanda kita pengabdian kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salatnya sampai bengkak kaki. Sampai bengkak kaki sembahyang, tuan-tuan. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapalah ibadat pada Allah sembahyang sampai bengkak kaki? Kita tak sampai bengkak kaki, tuan-tuan. Tak pernah bengkak kaki. Bengkak benda lain. Sebab benda bukan sebab sembahyang. Katanya Aisyah, dosa kamu diampun oleh Allah yang lalu yang akan datang. Dia janjikan syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allahu akbar, tuan-tuan. So biarlah kita ini letih kita, lapar kita, dahaga kita seronok. Sebab apa? Melaksanakan perintah Allah. Jangan pula kita menyampah, ya Allah, penatnya puasa. Di sebalik penat kita puasa itu adalah merupakan satu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi hamba tersebut dibina mahliga yang indah dalam syurga. Pintunya diperbuat daripada emas bagi setiap hari dia berpuasa, dan 70 malaikat memohon keampunan untuknya dari pagi hingga tenggelam matahari. Tengok, bila mana kita puasa, tuan-tuan, puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, 70,000 malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Ini malaikat berdoa, tuan-tuan. Allahu akbar. Dalam keadaan kita pun tidak minta ampun pada Allah, mungkin kita istighfar sikit-sikit pun, tetapi malaikat Allah, 70,000 malaikat Allah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita melakukan ibadah puasa. Allahu akbar. Sama-sama kita ingat, kita pun tak larat minta maaf, minta ampun pada Allah. Hari ni cuba tanya istighfar kita berapa ribu, tuan-tuan. Cuba tanya diri kita, tanya sendiri, jangan jawab sendiri, jangan tak angkat tangan. Rasulullah pun satu kali satu hari zikir kita berapa ribu hari ni. Buat monolog dakhili, tanya jawab sendiri, kan? Tasbih berapa ribu. Abu Hurairah, tuan-tuan, disebut berkenaan dengan biodata dia bertasbih satu hari 12,000. Kita berapa ribu, tuan-tuan? Kan lebih. Wallahu a'lam. Tanya sendiri, jawab sendiri, kan? Tu nak ceritanya kuatnya mereka ini melakukan ibadah pada Allah. Dan ibadah puasa yang kita buat ini, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mendoakan keampunan untuk kita. Berapa ribu? 70,000 malaikat. Banyak lagi amalan-amalan lain. Disebutkan taat pada Allah. Di sana ada malaikat Allah memohon keampunan pada Allah di atas dosa-dosa kita. So, tuan-tuan, mudah-mudahan dengan puasa ini yang kita sedang hadap ini, kita mohon pada Allah jauh di hati kita, kita nak dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama, tuan-tuan, tak lama. InsyaAllah, mudah-mudahan juga Allah bagi kekuatan. Jangan kita bersemangat awal-awal, ataupun yang penting kita kena ingat supaya Allah terus memberi kekuatan untuk kita terus beribadah pada Allah. Jangan kita tunggu nak ibadah pada Allah, tunggu besar-besar. Nak ibadah pada Allah, tunggu bila nak semayang terawih, nak ibadah, tunggu malam tu qadar, cek balik malam 25 kamu bulan berapa. Kita itu puasa 25 hari Selasa, kan? Ulama sebut berkenaan dengan kalau hari Selasa ada jatuh 25, ada. Itu perkiraan. Kita jangan tunggu-tunggu itu, tuan-tuan, kan? Buat ibadah semua sebab masuk syurga Allah, bukan dengan amal ibadat. Tak padan, tetapi bukan nak suruh tak beramal, tetapi kita kena ingat dengan amalan ibadat itulah di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. So sebab kesimpulan, nak masuk syurga Allah dengan rahmat Allah, teruslah ibadah dalam apa yang kita buat. Mudah-mudahan kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. So tuan-tuan, saya nampak tuan-tuan tengok saya, tengok jam. Saya faham, tuan-tuan, kita belum lagi salat tarawih. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang saya sebut tadi, tuan-tuan, dapat khususnya untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, sama-sama kita beramal. Walaupun amalannya kecil, kita isikan setiap saat kita ingat pada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Kita nak pergi kerja, zikir. Balik kerja, zikir. Duduk saja zikir. Boleh baca Quran. Kan? Isi semua sungguh. Kan? Jangan pula Ramadan ni masih galak lagi nak berhibur. Pergi kerja Klasik Nasional. Balik kerja Era FM. Kata saya lama tak buat TV, tak buat review kan. Maknanya itulah duk hibur saja. Tukar sikit. Kali ibadah kita ni sampai 360 darjah. Dan tukar terus supaya kita ni menjadi benar-benar hamba Allah yang seronok untuk melakukan pengabdian pada Allah Subhanahu wa ta'ala selama mana baki umur kita yang masih lagi Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.